mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati pensyarah wacana akademik bahasa Melayu Dr. Nur Zarina binti Haji Nur serta rakan-rakan penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak kandung suluh budiman. Saya, Nur Suraya binti Abdul Razak, akan membentangkan pengucapan awam yang bertajuk Kepentingan Amalan Gaya Hidup yang Sihat. Apa itu gaya hidup sihat? Sebenarnya, gaya hidup sihat ini boleh ditakrifkan sebagai amalan tabiat hidup yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Para penonton yang dikasihi, kita sering mendengar tentang kepentingan gaya hidup sihat di kaca televisyen, majalah maupun di corong radio. Ada yang berkata amalan gaya hidup sihat ini adalah pemakanan sihat. Ada juga yang menyentuh soal senaman dan aktiviti fizikal. Tidak kurang juga menyarankan kita mengelakkan diri daripada tabiat dan pemakanan yang kurang sihat. Namun, pemahaman mengenai kepentingan gaya hidup sihat tidaklah begitu memberangsangkan. Buktinya, sehingga hari ini, rakyat Malaysia masih lagi mencatatkan angka obesiti yang tinggi dan aktiviti fizikal yang rendah. Pernahkah anda terfikir mengapa kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat? Oleh hal yang demikian, berdirinya pokok kerana batangnya, berdirinya bangunan kerana tiangnya. Tetapi berdirinya saya pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghujahkan tajuk pengucapan awam saya, iaitu apakah kepentingan amalan gaya hidup yang sihat. Antara kepentingan amalan gaya hidup yang sihat ialah dapat memastikan tahap kesihatan seseorang itu berada dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan aktiviti senaman secara kerap akan menempuhi hidup yang lebih sihat dan menceriakan. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat lebih memiliki tahap fizikal yang cergas. Mereka ini mempunyai tahap fizikal yang cergas kerana kerap melakukan senaman seperti bersukan, berrekreasi, bersenam aerobik, berjalan dan berlari. Menurut Kok Jio Wei, jumlah minima aktiviti fizikal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan faedah kesihatan yang dikehendaki ialah dengan melakukan aktiviti sederhana kuatnya atau intensiti sekurang-kurangnya 30 minit sehari secara terkumpul untuk 5 hari atau lebih dalam seminggu. Pada masa yang sama, sistem imunisasi manusia menjadi lebih cekap dan seterusnya stamina dan kekuatan dapat dibina. Amalan gaya hidup yang sihat diamalkan oleh seseorang itu membantu mengurangkan risiko untuk menghadapi penyakit berbahaya seperti diabetes dan penyakit jantung. Oleh itu, jelaslah bahawa amalan gaya hidup yang sihat dapat menjamin kesihatan seseorang itu berada dalam keadaan yang baik dan tidak memudaratkan. Seterusnya, amalan gaya hidup sihat juga dapat menjamin kestabilan kesihatan mental dan dapat mengurangkan tekanan. Dalam portal mahir Kementerian Kesihatan Malaysia, tekanan termasuk dalam kategori masalah kesihatan mental. Tekanan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja termasuklah kanak-kanak, remaja, golongan dewasa dan warga emas. Contoh amalan yang dapat saya berikan dalam mengurangkan tekanan ialah seperti berehat, tidur dengan kadar yang mencukupi. Amalan ini dapat membantu seseorang untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan memberi ruang untuk minda berehat buat seketika. Jelaslah bahawa amalan gaya hidup yang sihat dapat menjamin kestabilan mental seseorang dalam menguruskan kehidupan. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai kepentingan amalan gaya hidup sihat seperti yang telah saya sebutkan tadi, iaitu dapat memastikan tahap kesihatan seseorang berada dalam keadaan yang baik dan menjamin kestabilan kesihatan mental dan dapat mengurangkan tekanan.
Para penonton sekalian, sudah terang lagi bersuluh, menjaga kesihatan merupakan tanggungjawab individu yang perlu dipandang serius. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh itu, masyarakat perlulah menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.